علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Bidayatul Hidayah, muka surat 21, baris yang ke-14 daripada bawah. Surat 21 baris ke-14 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Wa amma burhanu wujubis sam'i lahu ta'ala. Wa amma burhanu wujubis sam'i lahu ta'ala. Dalam ni dia tak ada burhan. Wa amma wujubus sam'i, begitu dah. Wa amma burhanu wujubis sam'i. Burhan tu dalil. Tambah satu perkataan. Wa amma burhanu wujubis sam'i, sebagaimana hak atas itulah. Wa amma burhanu wujubit tisafi ta'ala bil qudrati wal iradati wal ilmi wal hayati wa ta'ala. Wa amma burhanu wujubis sam'i lahu ta'ala wal basari wal kalami, tu atau pada as-sam'i. Fal kitabu was sunnatu wal ijma'u wa aidan law lam yattasif biha wa aidan law lam yattasif biha lazima an yattasifa bi adadadiha wa aidan law lam yattasif biha lazima an yattasifa bi adadadiha wa hiya naqaisu wan naqsu alaihi ta'ala muhalun. Wan naqsu alaihi ta'ala muhalun. Terjemahan dia, dan ada pun dalil wajib. Dalil itu terjemahan daripada wa amma burhanu wujubis sam'i. Dan ada pun dalil wajib sama bagi Allah. Dalil wajib, yakni wajib pada akal, sama bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalil wajib pada akal, Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat dengan sifat sama. Dan basar, yakni dalil wajib pada akal, Allah bersifat dengan sifat basar. Dan kalam, yakni dalil wajib pada akal, Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat dengan sifat kalam. Maka, itu jawab dia, maka Quran dan hadis dan ijma' sekalian ulama yang mujtahidin. Maka apakah dalil wajib pada akal Allah bersifat dengan sifat sama, basar dan kalam.
dalil dia, maka Quran didatangkan dengan dalil nakli, dan hadis itu dalil nakli. Dalil nakli, dalil yang diambil daripada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ijma' sekalian ulama yang mujtahidin, dan ijma' sekalian ulama mujtahidin. Dan demikian lagi pula, ini dalil akal. Dan demikian lagi pula, demikian ni demikian lagi, yakni serupa Al-Quran sebagai dalil, dan hadis, dan ijma' ulama yang mujtahidin. Maka lagi ni serupa dengan dalil nakli. Pada pihak sah buat dalil dengan dalil akal bagi sifat sama, basar dan kalam. Demikian lagi ni serupa dengan dalil nakli itulah. Dalil Quran dia akan datangkan ayat nanti, dalil hadis dia akan datangkan di Nabi nanti. Serupa dengan dalil nakli, pada pihak boleh buat dalil juga dengan dalil akli. Ini dia datangkan dalil akli. Mana dalil akli? Jikalau tiada bersifat dengan dia. Jikalau tiada bersifat dengan dia. Tiada bersifat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dia, dengan sama, basar dan kalam. Ini dalil akal. Nescaya lazimlah ia Allah Ta'ala, nescaya lazimlah ia Allah Ta'ala bersifat dengan segala lawannya. Lawan bagi sifat sama, tuli. Lawan bagi sifat basar, buta. Lawan bagi sifat kalam, bisu. Dan iaitu bersifat Allah Ta'ala dengan segala lawan bagi sifat sama, basar dan kalam. Sifat tuli, buta, bisu ni kekurangan. Itu sifat naqais, sifat kekurangan. Dan kekurangan atas Allah Ta'ala itu mustahil. Jadi dalil sama, basar dan kalam ini dimulai dengan dalil ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Barulah disusuli dengan dalil akal. Daripada sifat wujud sampailah kepada sifat hayat, hanya didatangkan dalil akli sahaja. Tidak didatangkan dengan dalil nakli, dalil ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Sifat sama, basar dan kalam dimulai dengan dalil nakli, dalil yang diambil di Quran hadis dulu. Kemudian barulah disusuli dengan dalil akli. Dia daripada sifat wujud sampai sifat wahdaniyah, hak comelnya dalil ayat Al-Quran lah. Tapi tak memada dengan dalil akal. Sebab nak pakai dalil ayat Al-Quran, sebab dalil ni fardu ain. Tidak berdalil kita berpegang sifat Allah, sifat Rasul, hak aqaidul iman yang 50 tu, khilaf ulama sama ada iman disah ataupun tidak. Ada ni tidak berdalil. Sifat Allah, sifat Rasul ni semata-mata taklid turu orang. Kenapa berpegang Allah ada? Orang kata ada belaka turu orang. Kenapa berpegang Allah kuasa? Orang kata Allah kuasa belaka, maka turu orang lah. Mana berpegang kejap, pegangan sebenar, tapi tidak disertakan dengan dalil. Ulama berbeza pandangan status iman dia. Sah ke
ataupun kafir lagi. Bukan ulama berbeza pandangan status iman kuat dengan tak kuat ni. Satu pandangan tanpa berdalil iman dia kuat lagi. Satu pandangan tanpa berdalil iman dia lemah. Bukan gitu. Bukan khilaf iman kuat iman lemah. Khilaf ulama sama ada sah iman ataupun tidak sah iman. Tidak sah iman ni kafir lah, hukum dunia. Kafir hukum dunia. Kafir hukum akhirah. Hukum dunia orang Islam. Kafir hukum akhirah. Sebab bab iman ni bab akhirah. Bab Islam ni hukum atas dunia. Sebab hak zahirnya Islam dengan tak Islam. Iman ni hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna kafir tu kafir di sisi Allah, hukum akhirah. Khilaf situ. Walaupun pandangan muktamad imannya sah, tapi berdosa. Sebab berdalil ni fardu ain. Maka ulama datangkan mudahlah dalil akal. Kalau nak pakai dalil ayat Al-Quran, kena ingat ayat. Nak suruh ingat ayat ni, yelah, ayat pendek-pendek padam dah dalilnya. Tapi bukan semua orang mampu ingat ayat Quran. Dalil kidam bakar, huwal awwalu wal akhiru. Mudah je. Dalil mukhalafatuhu ta'ala al-hawadith laisa kamithli syai'un wa sami'ul basir. Hak lagi mudahnya walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu lagi mudah. Kalau kiralah ayat Quran, dalil qiyamuhu ta'ala bi nafsi huwal hayyul qayyum. Al-hayyu dalil hayat, al-qayyum dalil qiyamuhu ta'ala bi nafsi. Dalil wahdaniyah, qul huwallahu ahad wa ilahukum ilahun wahid. Dalil qudrah, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dalil iradah, fa'alun lima yurid. Okey, mudah je dalil ayat Quran tu. Tapi kena ingat sungguhlah. Tak apalah, memada dengan dalil akal. Sama juga dengan dalil sidik, amanah, tabligh, fatanah. Kan ada dalil. Dalil ayat Quran, wasadaqallahu wa rasuluh. Itu dalil Quran. Dan telah benar oleh Allah Ta'ala, dan telah benar oleh Rasulnya. Kena ingat ayat Quran. Tidak pakai dalil akal. Dalil ada mukjizat. Dalil amanah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kena ingat ayat. Dalil amanah, ati Allah wa ati'ur rasul. Allah perintah taat akan Rasul. Pastilah Rasul yang Allah telah perintah taat itu amanah. Dalil tabligh, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik. Itu dalil tabligh. Itu dalil Al-Quran. Dah ingat ayat, kena pakai dalil akal. Maknanya kalau dalil Al-Quran tu mudah sangatlah, sikit-sikit je. Tapi dak ulama datangkan dalil akal lah. Dalil akal. Memada dah dengan dalil akal. Wujud, idam, baka sampai kepada hayah, dalil akal. Cukup. Lepas tu dalil ayat Al-Quran, belajar kitab lain lah pulaknya. Contohnya kitab Hidayatus Sibyan. Kitab Jawi kecil je tu. Hidayatus Sibyan. Kesemuanya dengan dalil ayat Al-Quran. Hidayatus Sibyan. Kitab nipis je, kitab kecil je. Dalil ayat Al-Quran.
Dalil sifat wujud, tu mudah sangatlah dalil sifat wujudnya. Saya dah sebut tadi dalil Quran sifat wujud. Ambil dalil mana-mana pun. Dalil kidam baka boleh jadi dalil wujud. Wal awwalu wal akhiru. Tu dalil kidam baka. Dah. Allah ada ke tak? Allah ada tidak ada permulaan. Allah ada tidak ada kesudahan. Wal awwalu wal akhiru. Dah ada ke tak? Adalah. Mudah je lah. Qul huwallahu ahad. Tu dalil wahdaniyah. Dah ada ke tak? Allah Ta'ala. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tu dalil kudrah. Dan Allah yang bersifat dan sifat kudrah, Allah ada ke tak? Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Allah Tuhan. Dah ada ke tak Allah? Ar-Rahmanir Rahim. Allah Pemurah Penyayang. Dah ada tak Allah? Itu dalil wujud belaka tu. Apa kalau dalil sifat wujud? Maliki yaumiddin. Yang memiliki hari pembalasan. Ada ke tak yang memiliki hari pembalasan? Kalau nak tanya dalil wujud lah. Dalil wujud dah tanyalah. Ayat dalil mana-mana pun dalil wujud belaka Itu makna cerita bab dalil ayat Quran. Tapi taklah kita hak matang Ummul Barahin kesemuanya didatangkan dengan dalil akal. Masuk sifat sama basar kalam. Dimulai dengan dalil ayat Al-Quran dan hadis. Dia akan datangkan ayat dan hadis. Barulah didatangkan dengan dalil akal. Didatangkan dua dalil. Tapi dia dalam dalil akalnya kemudian. Jadi kenapa didatangkan dalil nakli Al-Quran dan hadis, barulah didatangkan dalil akli, dalil akal. Baru didatangkan dengan dalil akal. Yang pertama nak cerita bahawa sah sama ada dalil nakli ataupun dalil akli. Itu yang pertama. Nak ceritanya bahawa sah dengan dalil akli, dalil nakli, dan sah dengan dalil akli. Waktu hari dua. Satu laginya dalil akli, dalil akli. Peringkat permulaan dalil akli ni dia agak tak berapa nampak sikit lah kalau selapis. Kalau selapis sebab biasanya pakai dalil ada langit, ada bumi. Tu hak dalil rekah-rekahnya. Dalil ada langit, ada bumi. Di sini kalau dipakai dalil akal, kalau Allah tidak bersifat dengan sama basar kalam, berarti Allah bersifat dengan lawan dia. Lawan sama basar kalam, pekak, buta, bisu tu sifat kekurangan. Ada betul situ je. Bila Allah bersifat dengan sifat kekurangan, pasti tidak ada langit dan bumi. Sebab kekurangan di zat Allah sendiri pun tak selesai. Allah nak buat langit bumi macam mana? Jadi kalau rekah agak dalil sama basar kalam, ada makhluk ini. Tapi untuk selapis itu dia tak berapa nak kuat. Untuk selapis itu lah tak berapa nak kuat. Dalil sama basar kalam, ada langit, ada bumi. Allah menjadikan langit bumi ni hak tu dalil kudrah, iradah, ilmu hayyah tu. Itulah juga dalil sama basar kalam. Jadi kalaulah Allah tidak bersifat sama basar kalam, tak ada langit, tak ada bumi, Allah menjadikan dengan sifat kudrah, bukan dengan sifat sama basar kalam. Kenapa dalil sama basar kalam ada makhluk ini?
Sebab bukan Allah menjadikan dengan samak basar kalam, Allah menjadikan dengan kudrah. Baru pergi pada iradah ilmu hayah yang bicara dalil terdahulu. Sebab contohnya manusia hak pekak boleh buat kerja, hak buta macam-macam benda dia boleh buat. Hak bisu gagah dia. Jadi Allah bersifat dengan samak basar kalam ni, dalilnya segala perkara Allah Ta'ala buat. Nak buat segala-gala perkara bukan dengan samak basar kalam. Macam contoh tadilah, kita manusia boleh buat macam-macam. Tak ada sifat samak pun pekak, tak ada sifat basar pun buta, tak ada sifat kalam pun bisu dia. Tapi dia boleh buat kerja lebih gagah daripada orang lain ni. Jadi selapis tu nampak macam tak berapa nak kuat mana. Sebab tu dimulai dengan dalil ayat Al-Quran dengan hadis. Selapis lah, naik lapis kedua, faham lah, boleh pakai juga. Samak basar kalam, dalilnya ada makhluk ni boleh pakai. Tadi contoh manusia pelik apa? Semuanya di bawah kuasa Allah Ta'ala, bukan dia pun. Allah Ta'ala ni Tuhan yang menjadikan segala-gala. Boleh buat langit bumi kalau bersifat dengan sifat pekak, buta, bisu. Itu sifat kekurangan. Sifat kekurangan pada zat Allah pun tak selesai, nak buat langit bumi. Boleh pakai jugalah. Tapi nak ceritanya, selapis itu tak berapa nak nampak, tak kuat mana. Lepas itulah boleh pakai dah. Dah ingat ayat Al-Quran, pakai dalil akal juga. Apakah dalil yang kamu berpegang? Allah bersifat dengan sifat samak basar dan kalam. Ni ada makhluk ni, boleh pakai, bukan tak boleh. Cuma selapis mula-mula tu tak berapa nak kuat. Maka didatangkan dengan dalil nakli, dalil ayat Al-Quran dan hadis, kemudian barulah disusuli dengan dalil akli. Dia dahulu bicara samak dengan basar, bicara sekali samak dengan basar. Sebab samak dengan basar takluknya sama, mendengar, melihat akan mawujudat, akan segala perkara yang ada. Dan biasa kita samak dan basar dibicara sekali, takluknya sama, dalilnya sama. Dalil Quran, dalil ayat yang sama. Wa huwas samiul basir. Dan ia Allah yang maha mendengar dan maha melihat. Satu ayat. Dalil akli, ada makhluk ini, satu dalil. Maka biasa kita dia akan bicara sekali antara samak dan basar. Tapi kalam bicara lain. Sebab kalam ayat Quran lain, samak basar ayat Quran yang sama. Wa huwas samiul basir, ayat yang sama. Tapi sini disekalikan. Dalil samak basar kalam disekalikan sebagaimana terdahulu dalil wajib pada akal. Allah bersifat dengan kudrah, iradah, ilmu dan hayat. Dahulu 4 sifat. Bahkan dalil bagi wahdaniyah pun sama, 5 sifat. Kemudian dalil bagi berpegang hukum bagi sifat yang mustahil, lawan kepada wahdaniyah, kudrah, iradah, ilmu hayat. 5 sifat dengan satu dalil, iaitu ada makhluk ini. Jadi 10 sifat tu, 4 sifat yang wajib, 5 sifat yang wajib, 5 sifat yang mustahil, dalil yang sama, iaitu ada makhluk ini. Tapi kalau nak kira dengan samak basar kalam pun ada makhluk ini juga. Tapi hak dalil samak basar kalam ni, dia letak 2 dalil. Satunya dalil nakli, dalil yang diambil di Quran dan hadis. Satunya dalil akli.
Dia mari dua dalil. Kemudian antara dua dalil ni ikut kemampuan kita lah. Ikut kemampuan kita. Itu kemampuan kita macam mana? Boleh ingat ayat Al-Quran. Kalau boleh ingat ayat Al-Quran, comelnya dalil bagi sifat Allah dan sifat Rasul, ayat Quran belaka barulah pergi kepada sekurang-kurang kita ni dalil akal. Sebab orang yang ditaklifkan pegangan ni orang yang balik serta berakal. Orang yang ditaklifkan pegangan, orang yang diberati pada syarak hak wajib berpegang ni orang yang balik serta orang yang berakal. Tu tetap dah orang yang berakal. Jadi orang berakal ni dalil akal lah sekurang-kurangnya. Jadi berakal kan, dalil akal. Cuma kalau dia berakal tapi akal dia tu IQ rendah, dia berakal tapi IQ dia rendah. Kalau tidak berakal tak ada hukum. Orang yang macam sindrom Down, akal mereka macam mana? Berakal ke tak sebenarnya? Orang sindrom Down tu, orang hak muka serupa tu, dah dia panggil sindrom Down, muka serupa tu, akal dia macam mana? Ada yang datang ke masjid awal daripada orang sihat lagi. Awal dia kadang-kadang bubuk nak duduk belakang Tok Iman. Allah kata jangan duduk situ lah. Kalau Tok Iman batal tak kamu nak naik. Tapi gitulah. Nak tegur nak apa, dia kena bergalu sikit. Dia tak boleh buat macam orang normal lain. Tapi akal dia macam mana? Mukallaf ke tak? Sebab orang lain rokok sekali, dia rokok 2 kali masa sembahyang sunat. Mana? Akal tu. Tak, orang lain rokok sekali, dia rokok 2 kali, banyak pahala dia daripada orang lain. Orang lain rokok sekali boleh sepahala, dia rokok 2 kali. Bukan sembahyang mai gerhana ni. Dia rokok 2 kali, dah sujud 2 kali kan. Sujud 2 kali, dia pun fikir-fikir rokok 2 kali. Sembahyang sunat, bukan mai fardu. Sembahyang sunat. Tapi nak cerita akal dia macam mana? Bukanlah kedau. Tu wallahu alam lah. Tanya bahagian perubatan lah. Sebab dia boleh letak tu akal berapa markah. Kan akal ni kan ada markah kan. Akal itu duduk markah banyak mana? Kalaulah berakal tapi akal dia lemah, dalil ni kongkar dalil akal, tapi dalil akal pun tak jadi juga dia, sebab dia akal dia lemah. So pakai dalil Al-Quran, Allah lagi berat atas dia ni. Orang hok cerdik pandai, hok belajar ilmu dunia sampai ke hujung dunia pergi belajar. So hafal Al-Quran sikit sebagai dalil pun berasa macam payah tu. Nak pakai dalil akal juga. Dan ni hak akal lemah pula ni. Nak pakai dalil Quran. Tu memang tak larat ah. Dalil akal pun tak lepas juga dia. Hari ni aja. Dalil Allah ada langit, ada bumi. Dalil Allah kuasa, ada langit, ada bumi. Hanggup dianya. Esok tanya balik. Berpegang Allah ada. Memang dia berpegang Allah ada. Dia pun semayang. Dalil. Dalil apa benda pula? Kemarin aja dah kan dalil. Kemarin aja dah dalil. Jangan tunggu orang dalam bab pegangan ni. Kena ada dalil sendiri. Kena ada penunjuk sendiri. Kenapa berpegang Allah ada? Contohnya. Apa dalil awak? Berpegang Allah ada. Kemarin aja dah. Dia ngegar. Tak boleh nak pergi juga. Ajar pula. Kemudian tanya balik. Hilang. Ajar pula. Tanya semula dalil. Hilang. Hak seumpama ni lah. Tanpa berdalil. Tidak dosa. Dalil akal. Dah dia mukallaf berakal. Dengan dalil akal ni paling rendah. Sebab dia berakal.
dah akal dia lemah. Hak dalam kitab kita sebut tidak terima pelajaran. Dalam kitab disebut mereka yang tidak terima pelajaran. Apa maksud mereka tak terima pelajaran? Ajak tak lekat. Ajak tak lekat. Itu maksud tidak terima pelajaran. Itu ayat kita. Kalau kita tak ngaji molek baca sendiri, orang yang tidak terima pelajaran. Maksud apa sini? Maksudnya orang tak mau belajar, orang ngajar dia lari. Bukan gitu. Waktu pun tak terima pelajaran juga tau. Boleh jadi tu tak terima pelajaran. Oh, jadi macam akal lemah tu tak terima pelajaran. Wajib belajar fardu ain ni. Tak mau terima pelajaran. Tak mau belajar juga. Hak tak wajib fardu ain, solat berjemaah, rajin sangat. Solat Jumaat fardu kifayah je. Ada dah orang berjemaah di masjid, mai di rumah badan dah. Tapi rajin fardu kifayah. Hak fardu ain belajar, tak terima pelajaran. IQ rendah juga dah. Dah. Hak tak terima pelajaran hak dalam kitab ni, hak IQ rendah. Hak tambah belajar tu cerdik sangat. Tapi standard dia macam hak tak terima pelajaran juga. Hak tak terima pelajaran tadi, hak IQ rendah, ada sama. Tanya dia apa? Tak tahu. Duduk ada dah. Rajin. Tanya dia, ustaz jawab apa tadi? Tak boleh. Iling. Tak boleh. Tapi ada sama. Tak ada kata tak ada comel je duduk. Sekejap keluar waktu masuk semula tu pasal dia lah, mungkin dia mana pun tak tahulah. Tapi dia tak lari. Tapi terima pelajaran ke tak? Tak terima, tak masuk dia IQ rendah. Itu maksud dalam kitab tak terima pelajaran. Hak tambah belajar, otak akal cerdik akal tapi bodoh akhirat. Mana apa ni? IQ rendah untuk akhirat. Untuk akhirat IQ dia rendah. Dia buat jadi bodoh gitu. Otak cerdik tapi dia bodoh je. Tak mau belajar apa-apa, payah bodohnya mung. Dia buat bodoh. IQ dia tinggi kalau ikut hukum dunia. Cerdik pandai sekolah dulunya. Tapi dia buat bodoh, dia buat payah. Hak tu payah. Jadi bodoh lah. Orang boleh belajar oleh-oleh ada. Jadi hak payah tu dia buat bodoh. Tu makna apa? Buat seolah-olahnya tidak terima pelajaran. Tu bukan tak terima pelajaran, dia tak mau belajar je. Tapi kalau kita kata kok status dia samalah dengan orang tak terima pelajaran tu. Orang tak terima pelajaran ni dia IQ rendah, tapi kadang-kadang dia belajar. Ajar dalil, ya. Ajar dalil, ya. Tanya semula, tak ada dah. Tu orang panggil tak terima pelajaran. IQ rendah. Tu je lah kalau tidak berdalil, maka tu tak berdosa. Tak berdosa tu. Sebab dia tak upaya. Tapi nak ceritanya, yang wajib berpegang ni mukallaf. Orang yang baligh serta berakal. Jadi berakal, maknanya dalil akal. Dari berakal kan, boleh mikir kan. Apa kalau dalil Allah ada langit ada bumi? Apa kalau dalil Allah kuasa, ada langit ada bumi? Dalil fikir tu, dari akal. Sekurang-kurang, tapi nak comelnya dengan dalil Al-Quran dan hadis, kena ingat ayat. Kena ingat ayat. Sama pasal kalam, didatangkan dengan dua dalil. Dalil nakli, dalil yang diambil di Quran hadis, dan juga didatangkan dengan dalil akli. Yang pertama nak cerita dua dalil ni boleh belaka. Yang kedua dalil akli, satu lapis, satu peringkat, seperti tidak kuat. Seperti tidak kuat, tapi memada dah kalau kita faham molek. Jadi oleh kerana tak kuat mana dalil akli ni satu peringkat, maka dimulai dengan dalil nakli, dalil ayat Al-Quran. Bermula murad dengan kitab. Fal kitabu was sunnatu wal ijma'u tu.
Bermula murad dengan kitab itu Quran yang mulia. Bermula murad. Murad ni lah yang dikendaki. Murad ni yang dikendaki. Ini kitab Jawi ni. Ini kitab Jawi. Tapi murad tu jadi bahasa Melayu. Ni saya biasa sebut ni. Kalau baba foto ni kok murad. Mari di Terengganu kita, orang Terengganu kita, ustaz baba duk sebut murad tu maksud dia apa? Dak erti kitanya. Dah murad bahasa Arab. Ya betul lah murad ni bahasa Arab. Tapi nisbah orang belajar, murad ni jadi bahasa Melayu lah. Murad ni bahasa Arab yang dimelayukan. Sebagaimana kita bahasa orang putih dimelayukan. Kan cakap kan? Apa dia su? Ada su stoko je. Kau cakap Melayu tu kan? Apa dia? Cakap Melayu lah, cakap putih cakap orang putih lah. Tapi gitulah. Dia ada orang putih tengok. Samalah. Tu orang putih. Ni Arab yang dimelayukan. Jadi murad ni yang dikenaki. Tu murad. Kalau murad dia tahan tau. Nama orang murad. Ini murad ni. Bermula murad yang dikenaki dengan kitab itu Quran yang mulia. Quran yang mulia. Apa dia? Al-Quranul Azim, Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim, Al-Quranul Karim itulah. Al-Quranul Karim kan tulis kod Rumi kan? Al-Quranul Karim. Apa dia Al-Quranul Karim? Al-Quran yang mulia lah bahasa Melayu. Ini bawa Melayu sungguh. Kita jadi Arab pula tau. Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim. Apa dia Karim? Kalau Karim nama orang. Nama orang pun Karim juga. Kita panggil Karim. Kau nak Terengganu? Nama dia Karim. Abdul Karim. Tapi orang panggil apa? Karim lah tau. Apa dia Karim? K-A-R-I-M. K-A-K-R-I-M. Rim. Karim. Kenapa Karim? Kau kena orang bandar. Orang bandar dah sebut kalau nama dia Karim tu panggil Karim. Karim kan tau. Kalau Karim eja dia K-A-R-E-E-M tau. Apa tu? Itu Karim kan tau. Tu apa tu? Itu Karim. Ada mak situ tu. R-E-E-M. Tak Karim juga. Kita duk Karim tu. Kita jadi Arab pula dah. Melayu kita ni. Al-Quranul Karim. Hak ni barulah hak Melayu betul. Quran yang mulia. Arabnya Quranul Karim. Tapi kitanya Quranul Karim jadi bahasa Melayu. Hak ni murad jadi bahasa Melayu. Al-Quran yang mulia. Tu jadi tak ada Al-Quranul Karim lah. Quran yang mulia. Mana contoh? Dalil sama basar dengan dalil nakli. Seperti firman Allah Ta'ala, wa huwas sami'ul basir. Laisa kamisli syai'un wa huwas sami'ul basir. Jadi satu ayat tu dalil bagi tiga sifat. Laisa kamislihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Laisa kamisli syai'un itu dalil mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Wa huwas sami'ul basir dalil sama dan basar. Satu ayat. Laisa kamisli syai'un wa sami'ul basir tu bukan satu ayat dah, di hujung satu ayat je dah. Di awal ayat ada lagi tau. Bukan satu ayat. Ke satu ayat.
Laisa kamislihi syai'un wa was-sami'ul basir. Itu di hujung satu ayat barunya. Bukan satu ayat tu. Dalil bagi 3 sifat tu. Dalil mukhalafah, dalil sama' basar. Kau tak boleh ingat ayat. Sini ambil hak wa was-sami'ul basir je. Artinya Allah Ta'ala yang mendengar lagi yang melihat. Allah mendengar lagi yang melihat. Di sisi lughahnya tidak dikatakan Tuhan yang mendengar, melainkan ada di Tuhan sifat sama. Dan tidak dikatakan Allah itu melihat, melainkan di Tuhan itu ada sifat basar. Di sisi lughah dia gitu. Dalil iltizamiyah dipanggil. Bila Allah yang melihat, lazimnya adalah sifat sama. Allah mendengar, maka lazimlah ada sifat basar. Yang melihat itu dalil, itu lazimnya Allah bersifat dengan sifat basar. Sebab sifat-sifat ni, sifat ma'ani yang 7 ada di zat Allah, tidak ada dalil yang sarih. Cuma Quran menyebut Allah yang maha kuasa, Allah yang berkehendak, Allah yang mengetahui, Allah yang hidup, yang mendengar, yang melihat sekarang ni. Tak cerita pun ada sifat di zat Allah. Dalil iltizamiyah. Lazim daripada Allah yang mendengar, di zat Allah ada sifat sama. Allah yang melihat, di zat Allah ada sifat basar. Itu dah segi lughah pun seumpama tu. Hak ni lah hak Mu'tazilah tolak. Mu'tazilah tolak. Di zat Allah tak ada sifat ma'ani yang 7. Di zat Allah tak ada kudrah, tak ada iradah, ilmu, hayah, tak ada sifat sama, basar, kalam di zat Allah. Ini Mu'tazilah. Tapi Allah berkuasa dengan zat, bukan dengan sifat kudrah. Allah berkehendak dengan zat, bukan dengan sifat iradah. Allah mengetahui dengan zat, bukan dengan sifat ilmu. Allah hidup dengan zat, bukan dengan sifat hayat. Allah mendengar dengan zat, bukan dengan sifat sama. Allah melihat dengan zat, bukan dengan sifat basar. Itu Mu'tazilah. Mereka menolak sifat ma'ani yang 7 di zat Allah. Sebab dalil yang menyatakan di zat Allah tu ada sifat tadi, tidak ada dalil yang terang. Cuma dalil iltizamiyah saja. Secara lazim dia. Allah yang mendengar. Tidak akan dikatakan Allah yang mendengar, melainkan di zat Allah ada sifat sama. Tidak dikatakan Allah yang melihat, melainkan di zat Allah ada sifat basar. Itu dalil iltizamiyah. Dalil secara lazim gitu je. Dah seluruh seumpama itulah. Tidak akan dikatakan Tuhan yang mendengar, melainkan ada di zat Tuhan sifat sama. Tidak dikatakan Allah yang melihat, melainkan di zat Tuhan ada sifat basar. Itu dalil nakli, dalil ayat Quran. Allah bersifat dengan sifat sama dan sifat basar. Wa huwas sami'ul basir. Dan lagi pula firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan satu ayat lah. Bagi 2 ayat benar ni. Dalil sama basar. Tapi yang mudah tadilah. Laisa kamislihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Tu hak mudah. Ni maksud pula dalil yang kedua. Dan lagi pula firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innani ma'akuma asma'u wa ara. Innani ma'akuma asma'u wa ara. Artinya bahawasanya aku ni Allah Subhanahu wa ta'ala serta kedua kamu.
kedua kamu ni Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalam. Bahawasanya aku serta kamu, serta kedua kamu. Kedua kamu ni khitab kepada Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalam. Terlebih mendengar dan terlebih melihat. Jadi terlebih mendengar, terlebih melihat tu, dia ada buat pembetulan di tepi tu. Jadi ada nombor 1 tu, ada nota kaki. Hak di tepi tu, hak di tepi pembetulan tu, tu hak Syekh Ahmad Faridah. Hak di tepi tu pembetulan tu Syekh Ahmad Faridah. Hak Bidatul Dayah ni Syekh Muhammad Zain. Hak tepi pembetulan tu ataupun hak tepi huraian tepi tu ada nota kaki tu, tu Syekh Ahmad Al-Fatani, tuan kitab Faridah. Dia ada nombor 1 tu. Katanya, kata musannif Syekh Muhammad Zain, terlebih mendengar dan terlebih melihat. Situ koma. Yang betulnya aku dengar dan aku lihat. Aku dengar Allah Ta'ala dan aku melihat. Kerana asma'u wa ara itu dua PM mudhari', bukan isim tafdil. Kalau isim tafdil barulah terlebih mendengar dan terlebih melihat. Itu bukan isim tafdil, itu PM mudhari'. Aku mendengar Allah Ta'ala dan aku melihat atau Allah Ta'ala. Dia jadi terlebih itu tulis aku, buat bulat tulis aku di bawah. Artinya bahawa aku Allah Ta'ala serta kedua kamu Nabi Musa, Nabi Harun alaihissalam, aku mendengar dan aku melihat. Nak gitu. Aku mendengar dan aku melihat. Jadi bila Allah menyatakan aku mendengar, bila Allah menyatakan aku melihat, lazimnya di zat Allah ada sifat sama, ada sifat basar. Pada ni aku mendengar dan aku melihat. Aku serta kedua kamu ni, serta maaf. Serta ni bertempatlah jadinya. Ada maaf serta ni, tu kena takwil lah. Bicara sifat mukhalafah dahulu. Serta ni kalau jalanan salah kau, serah kepada Allah lah makna dia. Serta-serta. Tapi kalau hak zahir kau, serta lah. Macam kita serta ni lah. Kalau serta maknanya bertempat. Kalau pada zahir, mustahil. Mustahil Allah bertempat. Lalu jalanan ulama kemudiannya serta. Apa serta? Dah Allah mendengar, Allah melihat, Allah mengetahui, Allah menolong, Allah melindungi. Itu serta lah maknanya. Macam ginilah. Kamu pergi, tak apa. Saya akan bersama dengan kamu. Bersama maksud apa? Dia ikut sekali? Dah. Bersama dengan bahawa dia akan maklum pada orang lah. Yang pergi ni siapa. Dia bersama apa? Dia akan melindungi. Bukan bersama dengan bahawa, yelah kadang-kadang bersama ni dia akan temang sungguh. Kadang-kadang bersama ni maknanya dia akan bersama dengan apa? Sokong ke apa, tak kira lah. Tak sudah using lah. Saya akan bersama dengan kamu. Dia bersama maksud apa? Tepek dengan dia. Ada. Bersama apa? Aku tolong kamu. Aku sokong kamu. Tapi ada juga bersama tu memang duduk sebelah sungguh. Jadi kalau bersama ni asal juga bertempat lah. Sebab Nabi Musa, Nabi Harun alaihissalam bertempat.
Allah bersama. Allah duduk sebelah. Allah bertempat. Mustahil tu. Jadi dalam Quran banyak ni. Allah bersama apa semua ni. Tu balik kepada huraian ulama ahli sunnah jemaah salaf ataupun khalaf. Jadi ayat ni aku mendengar dan aku melihat menjadi dalil bahawa di zat Allah ada sifat sama, di zat Allah ada sifat basar. Ini dalil Al-Quran yang mulia. Allah bersifat dengan sifat sama dan Allah bersifat dengan sifat basar. Dua-dua ayat sama sahaja. Satu ayat bagi sama dan basar. Sebab tu biasa kita akan letak bicara sekali antara sama dan basar sebab huraian dia hampir sama. Ta'alluq yang sama, ayat Quran, ayat yang sama, dalil bagi sama dan basar. Dan firman-Nya firman Allah Subhanahu wa taala, wa kallamallahu Musa taklima. Nak pergi kepada dalil ayat Al-Quran. Allah bersifat dengan sifat kalam, didatangkan dua ayat juga. Sama basar didatangkan dua ayat Al-Quran. Kalam pun didatangkan dengan dua ayat Al-Quran. Ini dalil yang terbaik. Sekarang dia akan nyatakan kemudian dalil akal pula bagi sifat sama, sifat basar dan juga sifat kalam. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.